Mari kita membaca dari surat Efesus yang keempat, 我们 ayat 我们先来看一段的经文，是启示以弗所书 Efesus 4 ayat pertama sampai ayat ke-13. Saya akan membaca dari ayat pertama sampai ke-7 dalam bahasa Indonesia, dan Ibu Linda akan membaca dalam bahasa Mandarin ayat 8 sampai 13. 我们用轮流的方式来读，第1到第7节是由传道人读，第8到第13节是由我来读。 Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Efesus 4. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. 我们来看第8节，所以经上说，他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赐给人。既说升上，岂不是先降在地下吗？那降下的就是衍生造诸天之上，要充实万有的。他所设的有使徒，有先知，有传道。对不起，有传福音的，有牧师，有教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直到我们众人在真道上同归于认识神的儿子，得以长大，成为满有基督成长的身量。 Tadi sudah disebutkan tema pada hari ini adalah bertumbuh bersama. 今天我们的讲题是一同成长。 Ada beberapa pertanyaan yang sehubungan dengan tema ini. 还有几个问题是牵连到今天我们的讲题。 Pertama, apakah kita merasa bahwa komunitas kita adalah komunitas yang bertumbuh sebagai gereja Tuhan di tempat ini? 在这里讲到了一些群体的生活，是不是影响到我们的教会？ Jawabannya ada dalam hati saudara ya. Lalu apabila belum, pertanyaan kedua, apakah kita rindu untuk menjadi komunitas yang bertumbuh? 答案是在你们自己的心里。我们来看第2，我们是不是有渴慕的心，成为成长的教会呢？ Nah, atau mungkin ada yang berkata, aduh komunitas ya, aduh bertumbuh ya, aduh berarti harus sering baca firman Tuhan, Alkitab, harus sering-sering ke gereja ya, aduh kayaknya belum deh, saya masih sibuk bekerja, ada usaha yang baru dirintis ya, apalagi sudah pandemi, sibuk kuliah, studi lanjut, anak-anak masih kecil-kecil ya, banyak kesibukannya. 我们要成为一个成长的信徒，是不是我们要含有很多的理由？第一，可能是我们感觉到我们是很忙，我们还要在上大学，我们还要看管我们的事业。 Di Efesus yang baru saja kita baca bersama tadi ya, dikatakan bahwa Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat di Efesus dan tentunya bagi kita orang percaya di abad ini, agar hidup kita bukan hanya sekedar puas karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptis dan menerima keselamatan. Sudah sampai di situ, mandek. 以弗所他就是劝导他的信徒，就是我们或者并不是接受基督和受洗和得了救恩。 Namun Rasul Paulus ingin agar orang-orang percaya sudah menerima keselamatan mau bersatu untuk apa? Bersatu untuk bertumbuh bersama. 就是保罗他渴慕要用和平彼此联络，一同在基督里成长。 Saudara, kalau kita di orang Indonesia ya, kalau sedang ada masalah ya, mungkin kita mau minta nasihat gitu kepada orang yang lebih senior, orang yang bijaksana begitu ya.
比如我们做了一些事情，或者我们不明白了一些事情，我们就喜欢请教比较年长或者成长的人。 Menasehatkan, kita terima menasehat, kalau kita mau lakukan bagus, kalau enggak ya enggak ada yang desak-desak kita, enggak ada yang marahin kita begitu ya. 这些劝导，如果我们要去施行也没关系，因为没有人是勉强我们要去施行的。 Tapi di NIV lebih spesifik dikatakan, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Artinya urge you itu didorong, mendesak, jangan ditunggu-tunggu, harus dilakukan. Maksudnya begitu. 这些事情就是他要推动我们，我们不可以说要再等待等待。 To live a life worthy of the calling you have received. Apa yang sudah kita terima itu adalah keselamatan. 我们所得到的一切，这一切都是救恩。 Keselamatan itu sangat mahal harganya, saudara. 救恩是相当的宝贵， Tidak bisa diukur dengan berapa besarnya, sebesar apapun uang yang ada di dunia ini. 我们不能够用世界上的金钱来比较， Karena itu dibayar dengan darah anak tunggalnya di atas Kalvari. 因为这是耶稣基督从十字架上的宝血来救赎的。 Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan kita menerima keselamatan yang sangat-sangat mahal. Ibaratnya kita menerima triliunan keselamatan, walaupun tidak bisa dinilai sebesar itu ya. Ini cuma ilustrasi. Kita menerima triliunan keselamatan. Bagaimana dengan respon kita? Berapa respon kita? 我们已经接受了救恩，接受了千亿的救恩，我们不能够用一些好像比较廉价的什么来比喻。 Triliunan, segitu banyaknya, kita cuma responnya 1000. Aduh, tukang parkir aja suka ngomel dikasih 1000. Kita harus berpadanan, seimbang, sesuai dengan apa yang telah kita terima. 我们就要用我们所接受到的一切来比较一下。 Lalu hidup yang berpadanan, yang seimbang, yang seperti apa? Kita lihat di dalam ayat yang kedua. 我们来看第二节， Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. 为什么我们凡事要谦虚、温柔、忍耐，而且要用爱心来互相宽容？ Orang yang rendah hati bukan rendah diri, kita pasti sudah tahu. Maksudnya rendah hati juga bukanlah seseorang yang tidak punya kemampuan apa-apa, seseorang yang nggak punya kelebihan apa-apa, yang tidak bisa diandalkan. Tetapi seorang yang rendah hati adalah seorang yang mempunyai kelebihan juga, mempunyai kemampuan, keahlian khusus, tetapi tidak membuat dirinya menjadi fokus yang utama. Karena buat dia fokus yang utama adalah Kristus sendiri. 其实谦虚并不代表我们没有能力和没有个人之处，反而我们有能力、有长处，不以自己为中心，而是以基督为主，温柔能节制人。 Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa dengan penuh hikmat mengatakan, meresponi kepada setiap orang, bahkan kepada orang mungkin yang menjengkelkan, bikin kita marah ya, tetapi orang yang lemah lembut bisa dikuasai oleh Roh Kudus, mengatakan dengan penuh hikmat. 温柔的人，他能够受到圣灵的带领而成为了智慧。 Sabar kepada setiap orang. 我们对每个人都要有忍耐的心。 Di dalam New Living Translation dikatakan, always be humble and gentle, be patient with each other, tapi ada komanya, making allowance for each other's faults because of your love. Artinya bahwa always be humble and gentle, selalu lemah lembut dan rendah hati, selalu ya, bukan hanya di gereja saja, tapi setiap hari, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. 我们有温柔的心，并不是说只是一下子而已，而是我们要每时每刻，尤其是在教会里面。 Sabar terhadap orang lain, menerima kekurangan orang lain dan juga kelebihannya. 我们要接受别人的短处。 Maksudnya kekurangan atau kesalahan orang lain bukan berarti kita toleransi terhadap
kekurangan atau kesalahan orang lain ya. 我们要接受别人的长处或者别人的短处，就是我们要有包容的心。 Tapi karena kita mengasihi orang itu pasti kita tidak mau kalau dia melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita bisa memberi nasihat dengan penuh kasih sehingga orang yang kita kasih tidak melakukan kesalahan yang sama. 我们因为我们要有爱心，因此我们不希望我们所认识的人，他们能够再犯同样的错误。 Hidup yang bertumbuh 也就是要有成长的心。 adalah hidup yang mengandalkan Roh Kudus sehingga kita mampu rendah hati, lemah lembut, sabar dan mengasihi orang lain. 就是我们要有温柔，这样我们才能够爱别人。 Lalu yang ayat ketiga dikatakan bahwa dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. 就是我们要有在第3节里面，也就是谈到了我们要用和平彼此联络，建立保守。 Saudara, kesatuan yang kita alami sebagai gereja Tuhan di tempat ini khususnya adalah karya Roh Kudus. 我们能够互相保守，这就是圣灵在做工。 Nah, peran kita harus memelihara kesatuan di antara kita ini. 我们因此要彼此有合一的心。 Walaupun kita ya sesama hidup melayani bersama-sama tidak terlepas mungkin dari gesekan-gesekan, konflik. 也许在我们的侍奉当中，我们时常发生了一些的冲突。 Mungkin ada berbeda pandangan, berbeda pendapat, atau mungkin berbeda visi. 或者有不同的看法，或者不同的想法。 Tapi jangan kita memberi celah kepada iblis sehingga iblis bisa merusak kesatuan kita. 但是我们不要让魔鬼有趁虚而入。 Peliharalah kesatuan itu karena kita mempunyai satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. 我们要保守这一些，因为我们有一信一喜一主和一个天赋。 Peliharalah kesatuan di antara kita. 我们要互相保守。 Lalu kita meloncat ke ayat 7, dikatakan tetapi kepada kita masing-masing dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. 在第7节，我们个人蒙恩都是照基督所量给个人的恩赐。 Jadi dalam satu gereja, dalam komunitas seperti ini ya, tidak ada semuanya sama kasih karunia yang Tuhan berikan. 在这个教会里面，并不是每个人的恩赐都是同样的。 Memang kita adalah satu tubuh Kristus, kita harus memelihara kesatuan di antara kita, tetapi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing itu berbeda-beda. 虽然我们同耶稣是同一个肢体，但是恩赐是个人所拥有的。 He has given each one of us a special gift through the generosity of Christ. Saudara, karunia masing-masing yang kita terima adalah kasih karunia yang Tuhan berikan. 恩赐就是上帝所赐给我们的。 Dan di ayat 8, tiba-tiba Rasul Paulus mengutip Mazmur 68. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. 在第8节里面，它是起自了有诗篇的一段经文。 Saudara, Mazmur ini adalah Mazmur kemenangan. Sewaktu bangsa Israel dipimpin dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian. 诗篇这一篇是得胜的经文，是怎样讲出了耶稣带领摩西走出了埃及地。 Ya, Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel. Sudah itu sewaktu mereka berhenti di Gunung Sinai, Musa naik ke atas Gunung Sinai, Allah menampakkan diri kepada Musa dan memberikan 10 hukum Tuhan. Jadi sewaktu Musa turun, Musa memberikan 10 hukum Tuhan itu yang ditulis di loh batu, sehingga itu menjadi pedoman bagi kehidupan bangsa Israel yang adalah umat Allah. 在这里讲到了上帝怎样让摩西带领以色列民上了西乃山，在那里就形成了10大诫命在石板上。 Nah, Rasul Paulus mengkaitkannya dengan di perjanjian baru bahwa Tuhan Yesus
juga menang atas kuasa iblis dan maut, sehingga Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dari kuasa maut itu, naik ke surga, dan dia mengirim Roh Kudusnya. Dan Roh Kudus inilah yang memberikan kasih karunia kepada kita, setiap kita orang percaya. 耶稣基督他战胜了魔鬼的权势，然后他又升天了，把圣灵和恩赐赐给了信他的人。 Setiap kasih karunia yang kita punya, itu adalah hasil karya Roh Kudus. 我们每个人的恩赐都是圣灵的恩赐。 Dan ayat 11, Tuhan memberikan karunia-karunia yang sangat khusus kepada para rasul, nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. 在11节讲到了他所赐的有使徒、有先知、有传福音、有牧师和教师。 Mereka adalah pemimpin, mereka adalah guru begitu ya, yang Tuhan beri kemampuan khusus untuk dapat memberitakan firman Tuhan, memberikan khotbah-khotbah, pembinaan-pembinaan, pengajaran-pengajaran, dengan tujuan supaya jemaat Tuhan lebih mengerti firman Tuhan dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan. 这一些都是上帝所赐给这些使徒、先知和传福音和牧师的，让他们能够各自其职，使我们更认识上帝，按上帝的旨意在他的里面成长。 Sehingga jemaat Tuhan semakin hari semakin bertumbuh dan hidup semakin serupa dengan Kristus. 让我们能够更成长，或者更像耶稣基督。 Semakin bertumbuh di dalam Kristus. 在基督里面，我们能够更成长。 Pertanyaannya sekarang adalah, karunia apa yang ada pada kita? 问题是我们有什么恩赐呢？ Apa yang saudara merasa Tuhan sudah berikan karunia? Jangan dipendam saudara. Berikanlah itu kembali kepada pekerjaan Tuhan. Pakailah karunia yang Tuhan sudah berikan bagi pekerjaan Tuhan. 在基督里面，你们是不是接受了耶稣所赐给你们的恩赐？如果你们得到了这样的恩赐，我们就要用在别人的身上。 Saudara, di dalam pelayanan mungkin ya kita tahu ya, kita berinteraksi, bersosialisasi dengan orang banyak. 我们也知道，在侍奉上，我们接触了很多的人， Kita pasti kemungkinan akan mendapatkan hal-hal yang tidak nyaman mungkin ya. 也许我们能够感觉到有不安全的地方。 Ada beda pendapat, beda prinsip karena dari latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda, status sosial yang berbeda. 因为我们的背景不同，我们社会上的地位不同，因此造成了有不同的看法、不同的观点。 Jangan kita menjadi tawar hati dan undur dari pelayanan. 我们不要有暗淡的心而退出了我们侍奉的工作， Atau bahkan pindah gereja aja dah. 而且我们搬到了另外的教会。 Justru saudara, kita ada komunitas seperti itu, bukankah kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan untuk hidup saling melayani, saling memaafkan, saling menegur dengan kasih ya, saling mendahulukan kepentingan orang lain dan lain sebagainya, sehingga di dalam komunitas kita, di dalam komunitas pelayanan kita akan timbul berbuahkan buah-buah roh. 我们遇到这样的情况，我们应该要互相宽容、互相帮助，使到在我们的侍奉当中，我们能够结出圣灵的果子。 Buah-buah roh yang tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Taekyong tadi ya. 就是刚才我们的弟兄已经跟我们讲出来了圣灵的果子。 Kembali ke pertanyaan yang awal tadi, pertanyaannya apakah kita mau menjadi komunitas yang bertumbuh? 我们是不是能够在信徒里面成长呢？ Saudara, kita tidak akan pernah bertumbuh secara pribadi apabila kita sudah merasa puas. 我们将不能够成长，如果我们已经感觉到我们已经满足了， Sudah percaya, dibaptis dan menerima keselamatan.
我们已经受洗，已经接受了救恩。 Lihatlah jemaat mula-mula yang ditulis di Kisah Para Rasul 2. 我们看在使徒保罗所说的话， Setelah mereka dibaptis, mereka bertekun. Bertekun dalam apa? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam ibadah-ibadah. Bertekun dalam persekutuan-persekutuan. 当他们已经接受受洗了，他们就合一参与侍奉的工作，或者敬拜的工作。 Sehingga kehidupan mereka bersama terus bertumbuh menjadi berkat bagi sesama mereka dan juga kehidupan mereka menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, di sekitar mereka yang belum percaya. 直到他们不断的成长，而成为还一些不信主的人，成为他们的祝福。 Kita tidak akan merasa pernah bertumbuh apabila kita tidak memakai karunia yang Tuhan berikan bagi pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. 如果我们不使用上帝所赐给我们的恩典，我们将永远的不能够成长。 Tetapi kita bisa menjadi komunitas yang bertumbuh apabila kita mengembalikan, memakai karunia yang Tuhan berikan, memakai special gift kita yang kita punya untuk pekerjaan Tuhan. 如果我们能够利用上帝赐予我们的恩赐，我们能够利用在别人的身上，我们就能够不断的成长。 Dan kedua juga kita mau hidup berkomunitas sesuai dengan komunitas pelayanan kita. 包括了在我们侍奉上的工作， Saudara, kita tidak akan bisa pernah bertumbuh tanpa orang lain. 我们的成长，我们肯定是要靠别人。 Kalau kita cuma datang, duduk, dan langsung pulang, kita tidak akan pernah bertumbuh, saudara. 我们来，我们只有来了坐坐，我们站着，我们将来永远不能够成长。 Saudara, saya mau menutup dengan dua kesaksian. 接下来我要用2个见证来结束我的正道。 Suatu hari di gereja kita ada rekrutmen paduan suara. 有一次在我们的教会能够要招生一些诗班， Jadi karena ada banyak paduan suara, jadi butuh lebih banyak anggota paduan suara. 因为有很多的诗班，因此就需要很多的人员。 Beberapa minggu diadakan pendaftaran siapa yang mau jadi calon anggota paduan suara. 然后我们就开始招收新的成员。 Dan minggu terakhir kami pengurus paduan suara ingin mengumpulkan mereka yang sudah mendaftar supaya kami bisa saling mengenal mereka, mereka mengenal kami, sekalian makan siang bareng begitu ya. 到最后的1个星期，我们就要约他们全部见面，因为我们要互相认识。 Di dalam hari Minggu itu setelah kebaktian 2 gitu seperti sekarang ini kami sudah berkumpul dan semua yang mendaftar sudah datang. 到了我们第2场的崇拜会结束的时候，我们就聚集在一起。 Tiba-tiba semua mata tertuju kepada seorang pemuda yang datang, yang sudah mendaftar juga dia. 然后突然间，全部人的眼光就向了一位刚来的年轻人的身上， Apalagi pengurus paduan suara. 尤其是这个带领诗班的， Karena pemuda itu rambutnya panjang. 因为这个年轻人他留着很长的头 Karena dia 发， rambutnya panjang jadi pakai bando. 而他不单头发长，而且还戴了一个头签， Matanya tajam karena dia pakai eyelinernya tebel banget. 而且他的眼光也相当的锐利， Pakai anting. 他也戴着耳环。 Pengurus bilang kepada saya, Bu Joyce, yang kayak begini mau diterima nih jadi anggota paduan suara nih. 当时这个教会的人就问我，这样的人我们是不是要招收到我们的诗班里吗？ Saya mengatakan, terimalah dia. 我就跟他们说，我们就接受他。 Dan memang akhirnya sesudah ada pertemuan dan ada sedikit pembinaan, memang paduan suara yang lain tidak berani menerima dia sebagai anggota paduan suaranya. 当我们见面了几次，给他接受了几次的辅导， Jadi saya bilang ya udah dia jadi paduan suara yang saya pimpin aja.
不然就让他在我所带领的诗班里面。 Jadi saya berkata kepada teman-teman di paduan suara dan pengurus supaya menerima dia dengan kasih ya, dengan kenyentrikannya begitu ya, menerima dia supaya dia nyaman untuk bisa melayani. 我就对我的会友们说，我们就接受他，就接受他的奇形怪状，使到他能够感觉到安全在我们的诗班里。 Ya, pemuda ini namanya Hengki. 这个年轻人他叫做 Henki。 Memang peraturannya di paduan suara ya, kita harus selama 3 bulan latihan dengan setia sebelum bisa pelayanan di kebaktian umum. 在我们的规定里面，就是他们要接受3个月的训练。 Hengki sangat rajin datang setiap latihan. 这个 Henki 他相当的勤劳，每次练习的时候他都来参加。 Bahkan kadang-kadang dia lebih awal datangnya dari semua anggota. 有时候他比其他的人来得更早。 Di hampir bulan ketiga, 在进入第3个月的时候， saya berkata kepada Hengki, Henki 就这么说。 Hengki, bagaimana kalau kamu rubah penampilan kamu ya, supaya kamu nggak ribet-ribet pakai bando ya setiap kali ya, kamu potonglah rambutnya. 我就对他说 ，Henki， 你要改变一下，最初的就是从你的头发，而且你不要带着这个发圈。 Ya, mata kamu sudah bagus, jadi nggak perlu pakai eyeliner itu ya. 你的眼睛已经很好了，你不必再用眼线。 Surprisingly, karena kita menerima Hengki apa adanya, komunitas paduan suara itu ya, dia tidak membantah, dia tidak ada alasan, dia bilang, oke Bu Joyce, minggu depan saya ke barbershop. 因为我们已经诚心接到他了，他就答应我们下个礼拜我再来。 Dan beberapa bulan setelah itu, Hengki membawa adiknya ke gereja sampai adiknya percaya kepada Tuhan Yesus, ikut kelas katekisasi, dan Hengki selalu menemani adiknya ikut kelas katekisasi sampai dibaptis. 然后他就带着他的弟妹来，过了几个月的时候，他的这个弟妹也已经受洗。 Bahkan 2 tahun setelah itu, Hengki menjadi ketua paduan suara. 2年之后，这位 Henki 他就成为诗班的主席。 Betapa kita merindukan komunitas kita bisa menolong orang lain ya untuk bertumbuh, dan kita juga bisa bertumbuh dengan menerima kekurangan dia. Kita bisa mengasihi orang lain seperti 我们 itu. 也希望在如果我们能够合群，我们就能够接受别人。 Kesaksian kedua, 第二个见证， tadi pemuda, sekarang pemudi ya, dia juga mau jadi anggota paduan suara. Maaf, ini contoh saya sehubungan dengan paduan suara, musik-musik begitu ya. 对不起，我的见证是大多是关于音乐。 Pemudi ini namanya Jessica. 这个年轻人他是叫做 Jessica。 Jessica maaf agak terbelakang ya. Jadi kalau diajak ngomong nggak gitu nyambung ya. 这个 Jessica 可能他的智商是比较低， Tapi Jessica senang menyanyi. 但是他很喜欢唱歌。 Ya, jadi dia bilang, saya mau pelayanan Bu Joyce. Jessica mau pelayanan, tapi nggak ada yang mau terima Jessica. Paduan suara semua nggak mau ada yang terima Jessica. 他说我很喜欢侍奉，但是他们好像并不接受我。 Lalu saya pikir-pikir bagaimana ya dia mau pelayanan ya. Lalu saya iseng-iseng sebenarnya, ya udah kamu coba ke paduan suara yang sore hari. Jadi ada satu paduan suara yang khusus melayani di kebaktian sore. 然后我就向他说，如果这样，你就参与我们下午的诗班。 Surprisingly, paduan suara itu menerima dia. 然后我们就这样的接受他了。 Saya tanya kepada pengurus paduan suara itu, kok kalian menerima Jessica? 然后我就问这个带领诗班的，你们为什么接受这个 Jessica 姐妹？ Pengurus bilang nggak apa-apa Bu Joyce. Jessica bisa latihan setiap kali latihan, tetapi pada waktu kami melayani di kebaktian umum, Jessica menjadi supporter. Jadi setiap kali paduan suara itu melayani di kebaktian umum, Jessica duduk paling depan di bagian jemaat. 但是他们说没关系，他只要接受训练，然后在崇拜会的时候，我们就让他坐在最前面的一排。
Jessica berdoa dan kadang-kadang take foto teman-temannya yang sedang pelayanan. 这个 Jessica 她坐在前面，有时她就拍一点照片，有时她就祷告。 Ya, selama berbulan-bulan Jessica ikut latihan, kadang-kadang diajak makan ya, kadang-kadang diajak jalan-jalan, hang out begitu ya. 经过了几个月，她就有时跟我们一起出去，有时跟我们一起去吃。 Dan pada bulan Desember, Paduan Suara mengadakan Natal Paduan Suara ya. 在12月份，我们的教会有了圣诞的诗班。 Pengurus bilang bisa mengajak keluarga ya, pacar, calon pacar, siapa aja boleh diajak dengan tujuan supaya mereka mau hadir di KKR Natal tanggal 24 dan 25 Desember. 我们就说，你们可以在圣诞节的时候，你们可以约你们的家人、你们的朋友、你们的爱人，让他们能够参加我们的奋兴会。 Saudara tahu Jessica membawa mamanya. Jessica 就带了她的父母亲来， Dia berkata, Jessica mau mama juga akan percaya Tuhan Yesus. 她说我也要我的爸爸妈妈能够信耶稣基督。 Saudara, mari kita bersama-sama melayani. Kita bersyukur ada banyak saudara-saudara kita yang baru saja dilantik untuk melayani, berdedikasi, berkomitmen dalam satu periode dalam pelayanan. 我们也希望刚才刚就职的弟兄姐妹们，我们都希望你们能够诚心在你们的侍奉工作上。 Biarlah komunitas-komunitas yang ada dalam pelayanan-pelayanan kita bukan hanya komunitas yang kompak, 因为在侍奉上，不单我们要合作， yang bisa mungkin makan sama-sama, yang hang out sama-sama, tetapi biarlah komunitas kita adalah komunitas yang mau bertumbuh bersama. 我们不单要一起吃饭，或者我们一同去某一个地方，最要紧的是我们能够一起的成长。 Melayani bersama-sama, kita bisa menghidupi firman Tuhan dengan saling mengasihi, saling melayani, saling memaafkan, saling menerima kekurangan dan kelebihan yang lain. 我们一起成长，让我们能够把福音发展下去。 Sehingga komunitas kita bisa menjadi berkat terlebih dahulu kepada di antara anggota, tetapi juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. 让我们所做的一切，不单是我们自己能够祝福，而且别人也能够得到祝福。 Bahkan bisa membawa orang-orang percaya kepada Kristus. 也许能够把一些人，让他们能够信耶稣基督。 Rindukah kita komunitas kita adalah komunitas yang bertumbuh, yang bisa menghasilkan buah-buah roh. 我们都希望我们这一群人能够真正的去施行，能够真正的接触圣灵的果子。 Biarlah kita mempunyai kerinduan sama-sama untuk bertumbuh. 我们都要有渴慕的心来一同成长。 Ya, terakhir ini foto Hengki dan Jessica-nya ya. Hengki yang itu sudah penampilannya sudah baik. Ini waktu Thanksgiving dan satu lagi Jessica. 这就是 Pink kecil Henry ya. 跟 Jessica 的， Ya, jadi Siang. sebelah Jessica itu mamanya. 然后就是他的父母亲。